Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Wassalatu wassalam ala Rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-puan, hadirin hadirat yang saya kasihi, yang dirahmati Allah sekalian. Kita adalah manusia. Kita diciptakan sebagai manusia. Sebagaimana yang kita tahu bahawa kita ini adalah kehidupan yang bergerak, berfikir, boleh bertutur, berbicara, berinteraksi, melakukan perbuatan, kerja dan sebagainya. Kerana itu, kita faham ini adalah lumrah bagi manusia. Kerana manusia diciptakan sebagai satu kehidupan yang hidup berkelompok ataupun hidup bermasyarakat. Dan apabila kehidupan itu bermasyarakat adalah sudah mesti untuk kita berinteraksi antara satu sama lain. Kita hidup berkelompok bermakna kita perlu melakukan komunikasi. Kita perlu ada satu hubungan, interaksi dan sebagainya. Dan setiap interaksi dan perhubungan yang kita lakukan sudah tentu ada garis panduan untuk memelihara kelestarian hidup berkelompok. Tapi itu bukanlah fokus utama kita yang hendak kita bincangkan pada hari ini. Yang hendak kita bincang adalah apabila kita melakukan aktiviti, bermakna kita melakukan amal perbuatan. Kita manusia yang beramal ataupun yang melakukan amal perbuatan. Tidak kira amal itu amal hati ataupun amal perbuatan ataupun amal lisan dan sebagainya. Asalkan dia dalam bentuk amalan. Dan amalan itu adalah menjadi kayu ukur kepada seseorang itu sama ada dia itu Muslim, mukmin atau muttaqin. Kerana kita ini diukur berasaskan ketakwaan kita kepada Allah melalui amalan yang kita lakukan. Hal ini jelas sebagaimana kita fahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan ia Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Allah menciptakan kita. Tujuannya adalah untuk melihat amalan yang kita lakukan. Dan daripada amalan itulah kita akan dapati bahawa di sana ada orang yang lebih baik, ada yang baik dalam melakukan amalan. Daripada ayat ini, Ibn Kathir menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan ahsanu amala, iaitu khairun amalan, yang paling baik amalan yang kita lakukan. Bermakna kita lakukan amalan yang terbaik. Untuk apa? Untuk diuji, sebagai ujian. Kita melakukan amalan ini sebagai ujian. Siapakah di kalangan kita mereka yang mempunyai amalan yang terbaik? Di dalam tafsir Al-Baghawi juga menjelaskan, saya hanya bawa perkataan Fudail bin Iyad ini, yang apabila membicarakan ahsanu amala ini, dia menyatakan bahawa maksud ahsanu amala adalah akhlasahu wa aswabahu. Akhlasahu wa aswabahu, yang bermaksud amalan yang paling ikhlas dan paling tepat. Iaitu hendaklah amalan itu tidak akan diterima selagi mana dia tidak ikhlas, dan dia itu mestilah tepat sebagaimana menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apa poin penting yang saya hendak ambil daripada ayat ini adalah kita sebagai manusia, kita dihidupkan, kita berada di atas dunia, kita akan dihidupkan kelak di akhirat nanti, kita akan dimatikan di dunia ini berasaskan kayu ukur amalan kita. Justru bersempena dengan bulan Ramadan ini, marilah kita imbas, kita imbau kembali. Sekarang ini kita telah berada pada 1/3 akhir Ramadan. Telah berlalu pada kita sebahagian besar, iaitu 2/3 dalam bulan Ramadan ini kita telah lalui. Dan sedangkan bulan ini kita tunggu saban tahun untuk kita dapat. Jadi kita imbau 2/3 ataupun sebahagian besar daripada hari-hari di dalam bulan Ramadan ini, apakah yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita lakukan? Ini adalah persoalan wajar yang untuk kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana ataupun sebaik mana ataupun sebanyak mana amalan yang kita lakukan pada tahun ini. Kita perlu melihat bahawa bulan Ramadan ini adalah satu bulan di mana dia ibarat tanah ataupun ladang yang sangat subur. Cuba tuan-tuan bayangkan, sekiranya kita dikurniakan tanah ataupun ladang, dan tanah dan ladang itu fasilitinya lengkap, subur, tanahnya gembur, tanah yang subur, kemudian ada aliran air yang menjamin tanaman kita nanti mempunyai jumlah air yang cukup. Namun apabila kita menerima tanah tersebut, tanah yang dikurniakan kepada kita, tanah yang subur itu, kita pergi setiap hari ke tanah itu, kita hanya melihat, memerhati, merenung, kita mencangkul, kemudian balik. Kemudian kita lakukan perkara yang sama, kemudian kita pulang. Adapun kita mencabut rumput, hanya melakukan satu aktiviti biasa yang tidak memanfaatkan kesuburan harta ataupun kesuburan tanah tersebut. Sehingga akhirnya kita pulang dalam keadaan penat, tanpa membawa pulang hasil. Berbeza dengan seseorang apabila dikurniakan tanah, maka dia cari benih-benih yang boleh ditanam pada tanah tersebut. Akhirnya benih yang kita tanam itu boleh membuahkan hasil. Justru kita faham bahawa seseorang yang telah melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan kesuburan tanah itu, akhirnya pulang dengan membawa hasil. Jadi kita akan lihat situasi pertama dan situasi kedua, iaitu seorang yang pulang dengan kepenatan tanpa membuahkan hasil, dan seorang lagi yang pulang dengan membuahkan hasil penat. Kerana kedua-duanya bekerja, kedua-duanya melakukan amalan. Cuma mereka melakukan amalan, ada salah seorangnya melakukan amalan yang terbaik sesuai dengan tanah yang subur dan tanah yang gambut itu tadi. Jadi kita faham bahawa situasi pertama itu adalah orang, kedua-duanya membuahkan hasil. Satunya hasilnya adalah tiada apa-apa, dan satu lagi situasi adalah hasilnya mendapat ganjaran yang besar daripada tanah. Berbakti kepada tanah, mendapat ganjaran yang besar. Ini adalah sinonim dengan kehidupan kita. Sesungguhnya setiap amalan kita itu akan diganjari, akan diperoleh. Setiap tindakan kita akan diganjari. Ini adalah lumrah kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang telah mereka usahakan. Sebagaimana kita faham, kita tidak menanggung beban orang lain, bermakna
beban, tugas, tanggungjawab yang kita lakukan, itu kita yang tanggung sendiri. Justru apa yang kita buat, bermanfaat atau tidak, bermakna kita yang akan tanggung. Dan wa an sa'yahu sawfa yura. Dan di akhirat kelak nanti, segala hasil kerja kita itu akan ditunjukkan. Jadi inilah kita nak tengok nanti. Amalan yang pertama, situasi pertama nanti ditunjukkan di akhirat kelak. Yang dapat hanyalah penat, tidak ada hasil apa-apa. Namun bagi orang yang memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada pada tanah tersebut, akhirnya ditunjukkan dia mendapat hasil yang banyak. Di makna pada hari kiamat itu ada ganjaran yang Allah tunjukkan. Justru berbalik kepada situasi kita di dalam bulan Ramadan ini, kita faham bahawa yang dimaksudkan dengan ladang yang subur, tanah yang subur itu adalah bulan ini. Dan tindakan yang kita lakukan itu ada dua. Maka kita akan fikirkanlah apa yang hendak kita lakukan pada tanah tersebut. Dan apa yang telah kita lakukan pada tanah tersebut. Apa yang telah kita lakukan pada bulan ini. Dan apa yang akan kita lakukan pada waktu-waktu yang berbaki ini. Sinonim dengan sebuah hadis Nabi SAW yang bermaksud berapa ramai orang yang berpuasa dan tidaklah daripada puasanya itu dia mendapat hanya lapar, dan berapa banyak orang yang telah mendirikan bangun malam tetapi apa yang didapat daripada bangun malam itu hanyalah penat. Hadis ini mafhum daripada riwayat An-Nasa'i yang berstatus hasan. Jadi inilah yang kita takut. Kita telah ada, tetapi kita telah ada peluang, kita telah ada potensi yang boleh kita capai di dalam bulan Ramadan ini, namun kita tidak manfaatkan dengan sebenar-benarnya sehingga kita akhirnya mendapat hanyalah penat sahaja. Itulah yang hendak saya renung-renungkan di dalam perkongsian pada hari ini. Namun kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan kesilapan, pasti melakukan banyak perkara yang sebenarnya yang tidak menepati syarak ataupun sebagainya. Namun itu tidak menghalang untuk kita perbanyakkan juga amalan. Kita masih ada peluang ini dengan menambahkan amalan. Ini selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hud, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan dapat menghapuskan dosa-dosa ataupun keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Jadi teruskan, lakukan lagi apa yang baik untuk dilakukan. Lakukan kebaikan dan berbaki pada bulan Ramadan ini, manfaatkan. Semoga kita beroleh satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.